Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Profesor Maja Dr. Muhammad Saleh bin Syekh Yusof daripada Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Ma'azam Shah, Kuala Kepil Kedah, Deraman. InsyaAllah pada hari ini, di kesempatan ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Sumber Karya Mafatih Al-Ghaib dalam Tafsir Nur Al-Ihsan, satu kajian. Syekh Muhammad Sa'id bin Umar telah menulis karya berjudul Tafsir Nur Al-Ihsan yang merupakan sebuah karya dalam bidang tafsir Al-Quran. Untuk mendalami dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran, masyarakat telah menggunakan karya ini sebagai rujukan utama mereka. Beberapa sarjana telah mengkritik karya tafsir Nur Al-Ihsan ini kerana mereka beranggapan bahawa Syekh Muhammad Sa'id semata-mata menggunakan pandangannya sendiri ketika mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengesan sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh Syekh Muhammad Sa'id dalam tafsir Nur Al-Ihsan. Sumber rujukan yang pengarang gunakan daripada karya Mafatih Al-Ghaib oleh Muhammad Ar-Razi didedahkan. Pengarang tafsir Nur Al-Ihsan menggunakan 4 pendekatan ketika mengolah teks yang dipetik daripada karya Mafatih Al-Ghaib oleh Muhammad Ar-Razi ke dalam tafsir Nur Al-Ihsan. Kata kunci tafsir Nur Al-Ihsan, Mafatih Al-Ghaib oleh Muhammad Ar-Razi, pendekatan genetik membandingkan sumber rujukan. Perbincangan. Penyelidikan ini dilakukan terhadap 5 aspek yang dibincangkan dalam tafsir Nur Al-Ihsan, iaitu sabab nuzul ayat, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah dari sumber Al-Isra'iliyat, ayat-ayat An-Nasikh dan Al-Mansukh, dan teks mengenai fadilat-fadilat. Dapat 3 aspek yang ada kaitan dengan karya Mafatih Al-Ghaib dibincangkan oleh pengarang, iaitu sabab nuzul ayat, hadis-hadis Nabi, dan ayat-ayat mengenai fadilat. Syekh Muhammad Sa'id bin Umar, iaitu pengarang tafsir Nur Al-Ihsan ini, telah menggunakan 4 cara ketika memindahkan teks dari Mafatih Al-Ghaib ke dalam tafsir Nur Al-Ihsan, iaitu beliau memetik teks secara selari, memetik teks secara abstrak, iaitu secara maknawi, menghilangkan beberapa perkataan yang terdapat dalam teks Mafatih Al-Ghaib sebelum beliau memuatkan dalam karya tafsir Al-Ihsan, dan yang terakhirnya menambah keterangan terhadap teks yang dipetik, iaitu beliau memperluaskan huraian terhadap teks yang beliau memuatkan dalam tafsir Nur Al-Ihsan yang berasaskan kepada karya Mafatih Al-Ghaib. Dapatan. Rumusan dapatan adalah seperti berikut. Ketika memindahkan teks Mafatih Al-Ghaib, pengarang telah menggunakan 4 pendekatan. Iaitu yang pertama, pengarang memetik teks secara tepat dari karya tersebut ke dalam teks yang ditulis olehnya, sama dengan teks asal dari teks karya Mafatih Al-Ghaib. Cara pertama ini merangkumi 5 teks, iaitu 22.7%, iaitu hadis Nabi 4 teks dan fadilat 1 teks. Kedua, pengarang memetik makna teks yang terdapat dalam teks karya Mafatih Al-Ghaib dan kemudian
Beliau mengolah makna teks itu lalu dijadikan sebagai teksnya sendiri. Terdapat 5 teks iaitu 22.7% juga di mana pengarang merujuk karya Mafatih Al-Ghaib dengan cara kedua ini, iaitu teks mengenai hadis Nabi SAW. Ketiga, pengarang memotong atau menghilangkan ayat atau kalimah tertentu daripada teks yang dinukil dari karya Mafatih Al-Ghaib. Dapat 8 teks iaitu 36.3% di mana pengarang menerapkan cara ketiga ini, iaitu 3 teks pada sebab nuzul ayat, 4 teks hadis Nabi SAW dan 1 teks mengenai fadilat. Yang keempat, pengarang memperluas keterangan dan huraian teks yang beliau rujuk untuk memudahkan masyarakat memahami isi kandungan karya dan tafsirannya. Dapat 4 teks iaitu 18.1%. Berikan cara terakhir ini di mana pengarang membuat penambahan pada teks yang diambil dari karya Mafatih Al-Ghaib, iaitu 3 teks sebab nuzul ayat dan 1 teks hadis Nabi SAW. Kesimpulannya ialah berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, kajian ini mendapati bahawa Syekh Muhammad Sa'id hanya mempunyai satu tujuan ketika merujuk teks dari karya Mafatih Al-Ghaib, iaitu beliau hanya ingin memperkukuh tafsiran dan huraian yang telah dibuat. Oleh itu, kajian mendapati bahawa pengarang berjaya mencapai hasrat tersebut. Kejayaan pengarang terhasil apabila teks yang ditulis mengenai satu aspek, contohnya fadilat dalam tafsir Nur Al-Ihsan, sesuai dengan teks yang dirujuk dari karya Mafatih Al-Ghaib, di mana persamaan itu bertepatan dengan bentuk teks dan juga kandungan teks. Okey, kita tengok teks daripada yang bahasa Arab dan juga teks yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id. Kedua-duanya adalah sama di segi makna dan juga susunan teks. Okay. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, karya Mafatih Al-Ghaib dijadikan rujukan oleh Syekh Muhammad Sa'id terhadap 3 aspek yang terdapat dalam tafsir Al-Ihsan, iaitu sebab nuzul ayat, merangkumi 11 teks iaitu 50%, hadis Nabi 9 teks iaitu 40.9%, dan 2 teks iaitu 9% berkaitan fadilat. Oleh itu, artikel ini membuktikan bahawa Syekh Muhammad Sa'id dalam menghasilkan karya tafsir Nur Al-Ihsan ini tidak menggunakan fakta yang tidak berasas atau menggunakan pendapatnya sendiri. Hal ini disebabkan beliau telah menjadikan karya Mafatih Al-Ghaib sebagai salah satu karya yang menjadi rujukannya dalam mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.